Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyyina wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat bertemu kuliah maghrib yang keberapa? Yang pertama. Malam ini sebagai kuliah kita sempena 2 bulan lebih ni, sempat Ustaz menyelongkar lagi secara mendalam tentang realiti solat yang kita lakukan hari-hari. Kita mulakan dengan ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45 yang dah biasa kita dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi sahabat-sahabat yang ada Quran kat rumah bolehlah buka kita tengok kalimah-kalimah ayat ni. Al-Ankabut ayat ke-45. Fokus kepada wa aqimis solah. Ni surah kita dah bicara panjang dah ya. Beberapa siri, dirikanlah solat. Jadi kita dah faham solat ini perlu kita dirikan. Perintahnya ialah aqim, daripada aqama yuqimu aqim. Kalau qama yaqumu qum. Itu dari segi bahasa Arab lah mendirikan aqim Kalau kita tengok dalam kamus bahasa Arab, aqim ni Melayu dia mendirikan, maknanya ialah addaha bi atammiha. Adda tu adaan tunai. Addaha tunaikan, maksudnya kita laksanakan solat itu bi atammiha, dengan sesempurnanya. Itu rupanya makna perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cincai-cincai untuk jadikan solat kita usah dah ni, bukan gitu. Addaha, orang itu menunaikan, melaksanakan solat itu bi atammiha, dengan sesempurnanya. Kalau dalam tafsir, mana-mana tafsir lah buka sama je. Dan juga dalam Ihya Ulumuddin ni, Imam Ghazali rahimahullah ni pun sama. Perkataan digunakan ialah dia kata itmamuha bihududiha, bihududiha min iqamati hududiha. Iqamah tu tadi, aqim tadi dirikanlah, bihududiha ni dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan. Dalam istilah yang Ustaz gunakan, tata cara yang telah ditetapkan. Jadi bermakna daripada mula kita berdiri nak solat tu ialah daripada wuduk sekali lah tu tapi kita fokus pada pelaksanaan solat tu, kita mesti memiliki pengetahuan, ilmu tentang hudud ni. Tentang hudud ni bukannya hudud potong tangan potong ni batasan-batasan, tentang tata cara solat, tata cara membacanya macam mana. Jangan ikut kebiasaan, ikut orang. Kita mesti ada ilmu. Okey. Jadi malam ni itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dirikanlah solat. Jadi kita nak mengajak seluruh umat Islam ni kembali semula, mengulang kaji, menyemak tentang mendirikan
solat, ya. Kita bukan hanya semata-mata menunaikan, tetapi apa makna mendirikan tadi? Menunaikan, melaksanakannya dengan paling sempurna, ya, dengan paling sempurna. Bila sebut paling sempurna, dalam Facebook Ustaz dah bicarakan hari itu, maka kita semak kitab-kitab fiqh muktabar ni daripada mazhab Syafi'inya, daripada awal daripada mazhab Hanafinya, pengarang-pengarang muktabar kitab-kitab fiqh mazhab ini menonjolkan sangat tentang sifat paling sempurna, ya, melaksanakan solat dengan paling sempurna, ya. Dalam mazhab Hanafi contoh dia, Imam Al-Kasani, ya, salah seorang pengarang kitab ni namanya Al-Bada'i Was-Sana'i, tu, ya, kitab fiqh mazhab Hanafi. Ya, di dalamnya beliau rahimahullah menyebut was-sunnah, sunat, ya, dalam bahasa Melayunya sunat, dengan meninggalkannya tidaklah membatalkan solat. Sunat solat ni kalau kita tinggalkan tidaklah membatalkan solat, tetapi dia membawa kepada nuqsan, dia membawa kepada nuqsan ni kurang, ya, kekurangan, kecacatan. Ya, dia tak mati, ya, kalau orang kan, kalau manusia dia tak mati. Dia tak ada baju cantik, dia tak wangi-wangi, dia tak mati sebab dia nyawa dia lagi, ya, tapi dia jadi kurang, dia jadi nampak tak elok, ya. Sebab itu disambungnya fakuriha, maka dimakruhkan meninggalkan yang sunat-sunat dalam solat. Jadi maksudnya mendirikan ni bukan sebarangan solat, ya. Dalam lepas mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, ya, Imam Malik juga pengarang-pengarang juga menyatakan bahawa tidak semua, tetapi beberapa banyak sunat-sunat kalau ditinggalkan hukumnya tetap makruh juga. Makruh ni maksudnya tak elok lah, ya. Dia tak berdosa, ya, tapi tak elok, ya. Kalau nak jadi warak, maksudnya semua sunat mesti dibuat. Sebab apa? Sebab takrifan warak ni ialah meninggalkan yang makruh, bukan meninggalkan yang haram, ya. Jadi kalau orang solat yang sunat-sunat ditinggal selamba dengan sengaja, maka dia tidak warak, ya. Untuk jadi imam dia tidak afdal, ya. Baik. Lepas bawah daripada mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i juga banyak disenaraikan sunat-sunat solat ni kalau ditinggalkan hukumnya makruh. Rokok lurus ke depan, siapa lajak tunduk ke bawah daripada yang telah ditetapkan tu, maksudnya bongkok terus ke bawah, hukumnya makruh, kan, ya. Baca Quran, baca terutama Quran, ayat-ayat Quran Fatihah surah tu, sunat tartil, laju makruh, ya. Apa lagi, ya, berdoa sebelum salam, innaka hamidun majid, sebelum assalamualaikum, sunat berdoa, tak berdoa makruh. Jadi disenaraikan sunat-sunat dan dinyatakan hukum kalau tak buat sunat tu makruh. Makruh maksudnya Allah tak suka, ya. Kalau dalam fiqh kata apa? Makruh buat tak berdosa, buat tak tinggal tak berdosa, ya, buat dapat pahala. Maksudnya Allah sukalah kalau kita tinggalkan makruh tu, dan Allah tak suka kalau kita lakukan makruh. Kemudian lepas mazhab Syafi'i, Hambali, ya. Dalam mazhab Hambali lagi dahsyat, yang disebut wa yukrahu an yatruka syai'an min sunanis solah, ya, makruh meninggalkan apa baik sunat solat, lagi dahsyat, ya. Baik, jadi itulah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Solat ni ada 3 kompartmen, tiga petak-petak, kan, ya.
Petak pertama, petak perbuatan-perbuatan. Yang ni mesti kita ada ilmu. Alhamdulillah, nanti kita boleh kongsi. Ustaz nak fokuskan ni pada anak-anak kita yang sejak umur perintah belajar solat ni 7 tahun kan ya. Alimu auladakum bis salati hina sab'in. Ajar anak kamu solat. Alimu ilmukan anak kamu. Cuti ni sempat dengan anak-anak kita sendiri muslimin-muslimat ya, tuan-tuan membuat kita cuba semak ya, mungkin sebelum ni pun kita pun lalai juga ya, kita husnuzan kita anak pergi sekolah dah diajar elok, rupanya tak boleh ya. Kita semak, minta anak-anak kita melakukan perbuatan-perbuatan, baca-baca ya, banyaklah bukan sikit yang perlu kita sempurnakan. Bukannya tak sah dah. Ya, solat anak tu sah dah. Dia solat macam tu, tapi perlu yang kita sempurnakan. Ya, bila kita tanya apa kalau dari segi apa tu perbuatan kan, bacaan kan. Bila kita tanya apa yang baca waktu tahiyat, dia pun bacalah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu. Lepas tu kita kata, awak Arab ke Melayu? Dia kata Melayu. Okey, kalau orang Melayu sebut saya pergi pasar, automatik dia tahu saya tu SAYA. Kan, pergi tu PERGI. Pergi, ke tu KI, pasar tu PASAR, pasar. Itu kalau orang Melayu dengar orang Melayu cakap. Sekarang ni kalau orang Arab yang tak berapa nak tahu bahasa Melayu, dia dengar orang Melayu cakap, saya pergi ke pasar, dia tahu tak ejaan-ejaan. Jadi anak-anak kita jawab tak tahu dia. Ya, sekarang ni kita orang Melayu, kalimah-kalimah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah tu kalimah Arab. Kita tahu ke kalimah dia tu? Ataupun tahu sebut, tapi tak tahu apa kalimahnya. Ya, jadi kita minta dia tulis. Ya, kita minta dia tulis satu kalimah. Ya, kita buat exercise. Ya, kita buat exercise macam-macam lah tuan-tuan yang ditulisnya. Ya, beberapa kali kita susun ulang barulah betul tulisan-tulisan. Ya, saya bawakanlah contoh dia kan. Boleh nampak kan. Ni contoh tulisan-tulisan anak-anak kita mengajar at-tahiyyah, mengeja kan, al-mubarakatuh, as-salawatu, macam-macam ya yang ditulisnya ya. Yang ni anak yang mana tu menulis satu-satu, kita ajar balik ya, baru dia tahu ini perkataannya alif ta ha pedas kan, ada sabdu pada ta, ha pedas, ya ada sabdu, ada alif, ada ta, bukan ta gelung, ta terbuka, ta maftuha, baru dia tahu kan, ini kalimah yang kita baca dalam solat. Macam itulah contohnya ya, detail hikmah PKP alhamdulillah kan ya. Jadi sebab Allah suruh perintah tu, hakim tadi dirikan tadi, maknanya ialah laksanakan dengan paling sempurna kan jadi semua tu ceritanya, poin besar malam ni nak kongsi sebenarnya. Tadi apa saya sebut perbuatan kan, lepas tu bacaan kan, kalimah-kalimah kan. Ada dalam YouTube tuan-tuan, kalau tuan-tuan cari akan jumpa penceramah hebat dahsyat ya. Dia kata apa? Tak payah carilah aib kan dia. Saya sebutlah kat sini ya. Kita mesti tahu makna kalimah-kalimah dalam solat, dia sebut kata ya. Terutama Fatihah, kita kena tahu apa makna na'an'am, apa makna ta'alaihim. Jadi cara dia menyebut ini zahirnya lah ya. Bila ustaz ditunjukkan klip ni ya, kita mesti tahu kalimah na'an'am, kita kena tahu kalimah ta'alaihim. Jadi maksudnya iktiqad dalam kepala dia kalimah ialah na'an'am ya. Jadi apa kalimah Arab na'an'am? Apa? Tak ada makna ya. Kalimah berikutnya dalam i'tiqadnya ialah ta'alaihim. Ya, ta'alaihim, walhal kalimahnya ialah an'amta. Jadi kita minta anak-anak kita ni, anak-anak kita sendirilah, bukan orang lain ya, tulis balik ya. Dia pun tulis hamzah, nun, ain, mim, ta, letak baris, hamzah baris atas, nun mati, ain baris atas, mim mati, ta baris atas, an'amta. Okey, cari dalam kamus apa makna kalimah ni
Dia pun cari yang pasti diberi nikmat. Itu. Jadi waktu baca dalam solat kita tahu apa kalimahnya. Macam itulah realiti solat bangsa kita. Yang ustaz nak ajak sama-sama kita, keluarga, untuk kita pacu semula lah, kesedaran dan juga ulang kaji semula ni. Supaya solat itu betul-betul sambungan ayat tadi apa dia, innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar kan, sesungguhnya solat itu mencegah pada keji dan mungkar kan. Paling kurang tuan-tuan perempuan sekalian, paling kurang bila solat ini kalau kita terbuat pun dosa, kita sedar, aku dah buat dosa, aku salah ni, itu paling kurang lah. Jadi kalau benda haram ni berleluasa dalam masyarakat, kadang-kadang dalam rumah kita pun benda haram ni tersiar macam-macam, tak rasa salah apa. Wallahu alam. Itu kejap lagi saya akan bincangkan sikit lagi. Jadi macam itulah cerita mendirikan solat. Jadi kena kita sungguh-sungguh sikitlah, sebab solat ni lah tonggak bangsa kita nak jadi baik. Ilmu tinggi mana baik, pengetahuan, tak sebut ilmu lah, pengetahuan tinggi mana baik, dengan ceramah siang malam pagi petang macam mana pun, kitab bertimbun-timbun macam mana baik. Kalau solatnya tak betul, peribadinya tak betul. Maruah orang diselongkar, ditelanjang habis, tak rasa salah pula tu. Baik orang tak pernah nampak, buruk-buruk habis disebar, tak rasa salah, dia rasa megah. Berjaya membongkar keaiban orang, berjaya menjatuhkan orang, padan muka, gitu. Jadi apa fungsi solat tadi? Jadi kena semak baliklah. Sebab saya yakin semua kita nak masuk syurga. Semua kita tak nak buat benda haram ni. Semua kita tak nak tinggalkan yang wajib-wajib ni sebenarnya lah. Cuma bila solat tu tak berapa sempurna, nanti lama-lama kesedaran buat wajib ni dihilang. Kesedaran tinggalkan yang haram tu hilang. Jadi haram tu jadi biasa, wajib tu jadi luar biasa buat. Jadi nanti tempat ni walaupun kita nak masuk syurga, takut-takut nanti tak dapat ke syurga. Baik. Ini tuan-tuan, sebab itu antara dalam solat ni, antara yang paling penting ruhnya ialah khusyuk sebenarnya. Panjang, dah ada satu risalah Ustaz tulis tu dalam 40 muka surat. Nanti insya-Allah kalau kita berkuliah nanti bolehlah kita sambung kita ulang kaji satu-satu, ataupun kita buat live Facebook, seluruh dunia boleh cerita, kita baca satu-satu. Sebab itu ayat ini bersambung lepas tanha anil fahsya'i wal munkar ni, ayat ini bersambung wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Dalam salah satu Allah, tulisan pun dah hilang, pegang banyak. Dalam salah satu tafsir, nampak tak? Tafsir At-Tabari. Okey. Dia ada beberapa, ada 3 tak silap tafsirnya. Salah satunya tuan-tuan, wa qala akharun, kata Imam At-Tabari, wa qala akharun bal ma'nahu walis salati allati ataita anta biha wala dzikrullahi fiha akbar mimma nahatka salah minal fahsya'i wal munkar. Apa makna dia? Wala dzikrukallah. Dzikruka tu zikir engkau. Maksudnya zikir ni maksudnya ingat. Engkau ingat Allah fiha, dalam solat itu adalah lebih besar daripada solat itu sendiri, dan lebih besar daripada mencegah pada keji dan mungkar. Ini di-highlightkan sangat-sangat tuan-tuan. Sepanjang solat ini, hamba yang solat itu mestilah ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tujuan solat yang paling utama. Sampai disebut dalam surah Taha ayat 14, apa bunyinya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li dzikri wa aqimis salata li dzikri. Dirikan solat itu untuk ingat kepada aku. Bayangkan tu tuan-tuan. Kalau tahu, wallahu alam, janganlah berlaku kan. Mula iftitah tu Allahu akbar kabira, otak kita melayang, hati kita merayau, tak sedar habis wa anna muslimin, tak sedar dah habis itu.
Auzubillah, bismillah, alhamdulillah tak sedar, waladdallin, amin, dah habis Fatihah. Ni baca surah tak sedar, lakum dinukum waliyadin. Sedar-sedar, innaka hamidun majid, assalamualaikum warahmatullahi. Habis solat tu, rukun-rukun kita buat. Ya, tapi ingat kita kepada Allah itu, ya, wallahu alam. Jadi takut nanti, mengapa bahayanya? Kerana ayat ini Allah sudahi dengan apa? Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, Allah itu ya'lamu, maha mengetahui, ma tu solat, ya, tasna'un yang kamu kerjakan. Dalam tafsir ni tuan-tuan, yaqulu, ya, dia kita apa baik bincang, rujuklah pada Quran, ya. Kita tengok tafsir muktabar. Jangan rujuk Quran tapi tafsir kotak sendiri. Itu bahaya, ya. Yaqulu, ya, dalam tafsirnya, wallahu, dan Allah, ya'lamu ma tasna'una, ya'lamu, maha mengetahui, ma tu apa, tasna'una, kamu lakukan, kamu kerjakan, ayyuhan nas, wahai, ayyuha tu wahai, annas tu manusia, fi salatikum, dan solat kamu. Allah maha tahu apa yang kamu lakukan dalam solat kamu. Cuba bayangkan. Apa dia? Min iqamati hududiha. Allah tahu kamu ni dirikan, sempurnakan tak batasan-batasan solat tadi. Ya, tata cara solat tadi. Ya, kita sempurna tak sempurna, angkat tangannya. Kadang-kadang, ialah di Malaysia ni ramainya ikut mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ini nak rokok kena angkat tangan. Iktidal sunat angkat tangan. Ya, bangun daripada tahiyat awal sunat angkat tangan. Takbiratul ihram tu insya-Allah lah orang angkat tangan, ya. Tapi 3 tempat ni nak rokok ni selamba keras tangan ke bawah langsung tak terangkat. Solat apa yang kita buat? Ilmu apa yang kita pegang dalam solat? Ya. Okey. Jadi Allah tahu, ya, kita laksanakan tak hudud tadi, ya, batasan-batasan solat tadi, yang rukunnya, yang sunatnya, yang makruh kita tinggal ke tak, Allah tahu. Orang tak tahu. Ya, cantik jubah kita, cantik serban kita, belitnya besarnya, orang kata wah bagus dia, tapi Allah tahu. Ya, dalam solat kita ni, ya. Wa tarku dzalika, Allah tahu juga kita tarku ni tinggal, ya, zalika tu apa nama batasan-batasan tadi Allah tahu. Ya, wa ghairuhu min umurikum, dan juga urusan-urusan kamu Allah Subhanahu wa taala tahu. Jadi lepas Allah Taala beritahu yang dia itu tahu segala-galanya dalam solat yang kita lakukan tu tuan-tuan, ya, dalam tafsir ni kata wa huwa mujazikum ala dzalika. Wa huwa, dan dialah, iaitu Allah Taala, mujazikum, yang akan memberi ganjaran. Jaza, jazaan maghfura. Dalam Quran banyak ni perkataan jaza, ya. Jazaan, ya. Dan dialah yang mujazikum, pihak yang akan memberikan ganjaran ala zalika, berdasarkan kepada apa yang Allah tahu kita solat tadi. Ya, dengan Fatihah seletus, kalau dulu-dulu lah, sekarang dah tak jumpa dah, ya. Dengan Fatihah macam-macam bentuk yang kita buat Fatihah. Ya, disambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waqaf situ. Kemudian sambung ghairil maghdubi, yang ihdinas siratal mustaqim tadi patutnya berhenti, dilanggar. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim sepatutnya diteruskan, diberhentikan, macam-macam, ya. Cara orang solat. Harapnya tak berlaku lah tu benda-benda yang tu Ustaz sebut contoh-contoh. Jadi lepas Allah sebut Allah tahu apa perangai kita dalam solat tu, dari segi perbuatan-perbuatan tadi, cara-cara kita baca tadi, ya. Yang salam pun kadang-kadang Assalamualaikum, salamu, ya, itu bahaya tu, salamu, kan, salamu, dia tak ada assalamu, dan dia bukannya salamun, dia kata salamualaikum, ya. Kalau dalam Syafi'i, dalam Hambali, kalau silap tolong cepat-cepat kita betulkan, solat batal, ya, sebab cara dia membaca tak betul, ya, dari segi bahasa Arab ni.
Ya, jadi tuan-tuan, lepas sebut-sebut semua tu, Allah pun sebut dialah yang akan memberikan ganjaran kepada kamu ala dzalika, berdasarkan kepada perangai-perangai kamu yang Allah tahu. Ya, yang Allah apa tadi? Wallahu ya'lamu tadi. Allah Maha tahu. Ya, yang hati kita pun Allah tahu ke mana, otak kita pun Allah tahu ke mana. Ya, anggota kita tergerak-gerak, tergaru-garu. Ya, belum cerita lagi Ramadan kita dah cerita, belum cerita lagi menderita dalam solat. Ya, menderita dalam solat. Allah, bila nak habis, bila nak habis, bila nak habis. Ya, bila assalamualaikum, lega habis dah. Itu pun Allah tahu. Ya, maka Allah pun berilah ganjaran. Allahu akbaru kabira. Berapa markah dapat kita? Itu ceritanya. Ya, apa yang Allah beri kat kita. Jadi semua itu, tuan-tuan dan puan, adalah berdasarkan usaha kita dalam solat tadi. Jangan harap dia datang menggolek. Jangan harap dia datang melayang. Ini manusia. Syariat Islam ini adalah berdasarkan kepada usaha manusia setelah Allah tentukan aturan-aturannya. Jadi siapa yang berusaha mendalami betul-betul, tuntun, tadi kan alimu, ilmu betul-betul anak kamu yang 7 tahun tu dengan solat. Ilmu kan. Bahannya insya-Allah 9% dah siap. Nanti ibu bapa nak berkuliah solat dengan anak tak boleh, jadi dapatkan bahan yang kita akan sediakan nanti. Jadi kita usaha sama-sama. Ustaz nak betulkan yang dah dewasa-dewasa ni ikut pengalaman yang telah lalu ni lah. Susah sikit lah. Kita ulang 9 kali pun buat dek kan. Jadi kita nak usaha anak-anak kita lah. Biar kita didik dia betul-betul. Duduk iftirash. Duduk atas buku lali kaki kiri, tegak kaki kanan. Sebut orang tu sampai bila tak buat. Tapi kalau kita didik anak-anak kita, insya-Allah dibuat daripada dia umur 8 tahun sampai ke mati, dia buat macam tu. Tegak kaki kanan dia. Dia dah biasa biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Itu bagus. Hashtag tu bagus tu. Baik tuan-tuan. Jadi berdasarkan Allah tahu apa yang kita buat dalam solat tu, mujazikum wa huwa mujazikum, maka Allah pun berilah ganjaran kepada kita. Kejap lagi Ustaz bawakan hadis ni. Yaqulu lagi tafsirnya fattaqu, maka hendaklah kamu wahai orang yang solat takut an tudayyi'u syai'an min hududiha. Hendaklah kamu takut daripada mensia-siakan walau apa baik batasan-batasan ataupun tata cara solat tadi. Itu dalam tafsir tuan-tuan. Fattaqu, takutlah kamu. Maksudnya jangan. Jangan dengan sengaja tinggal yang sunat-sunat. Jangan sengaja buat simple-simple. Orang kalau belajar lesen L tu, bagus dia punya pegang steering, 2 tangan pegang steering. Bila dah dulu sudah main-main, jadi kelengkeng dia pegang steering. Jangan. Dalam solat tak boleh. Mandu tak apa, asalkan tak aksiden, tak mati. Dalam solat ni Allah yang menentukan ganjarannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan Allah tahu apa tadi perangai-perangai kita dalam solat. Berapa dapat Ustaz? Berapa dapat ganjaran tadi? Mari kita baca hadis yang ni pula. Ni dalam kitab Ustaz pindah yang ni, kita tak ada ilmu. Ihya Ulumuddin. Itu pun dah hampir hilang tulisan sikit. Kita tak balut kitab. Ihya Ulumuddin. Dalam bincang tentang solat ini, dibawakanlah satu hadis bahaya. Ni atas tajuk apa ni? Hikayat wa akhbar fi salatil khashi'in radhiyallahu anhum. Cerita-cerita solat orang khusyuk zaman-zaman awal dulu. Ada satu hadis di sini, apa bunyinya? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yusalli, la ni memang yusalli, dia solat. Seorang hamba itu memang dia solat. As-salata, solat, satu solat. Seorang hamba itu memanglah dia solat. La yuktabu lahu, tidak dicatatkan baginya nisfuha, separuh. Ganjaran katalah 10, 5 pun tak dapat daripada solat tadi. Wala thuluthuha,
dan dia tak dapat juga 1/3 daripada solat tadi. Kalau ganjaran penuh 9. Ini matematik, Ustaz tak pandai matematik. Nak senang-senang je. Ganjarannya 9. 1/3 pun, 3 pun tak dapat daripada solat dia buat tu. Wala rubu'ha. 10 balik. Markah penuh 10. Rubu' ni berapa? 2.5. 2.5 pun tak dapat. Wala khumusuha. 1/5 pun tak dapat. 2 pun tak dapat. Ya. Wala sudusuha. Dan tidak dapat 1/6. Maksudnya kalau senangnya kalau 12, 2 pun tak dapat. Macam itulah ya. Wala usyuruha. 10 balik markah penuh dan tidak juga 1/10. 1/10 pun tak dapat. Itu tadi wahwa mujazikum, dan dialah yang memberikan ganjaran kepada kamu ala dzalika, berdasarkan dia tahu apa sifat solat yang kamu lakukan tadi. Jadi yang ni hadis ni kita nak tulis besar-besar lah kat Masjid Surau. Kita banyak tulis macam-macam. Ini kena tulis ni. Sesungguhnya hamba memang la yusalli, memang dia solat as-salata, satu solat, la yuktab lahu, tapi dia tidak dicatat baginya nisfuha. Tadi Allah beri ganjaran tadi. Jadi setengah pun tak dapat ganjaran daripada solat dia tadi. 1/3 pun tak dapat, 1/4 pun tak dapat, 1/5 pun tak dapat, 1/6 pun tak dapat, 1/10 pun tak dapat. Jadi apa yang dia dapat? Dia dapat apa? Jadi dia hanya dapat luruskan tulang belakang, bongkok, tunduk, letak dahi di kapet, di sejadah, kemudian dia paling-paling muka. Dia dapat apa? Gerakkan lidah dia, dikeluar suara baca-baca. Ganjarannya tadi daripada Allah Ta'ala tak dapat. Ini yang paling kita takut. Jadi bila tak dapat ni kosong. Bila kosong, tidak heran dalam hadis lain, tak sempat mencari bagi malam ni. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW sebut, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang solatnya tidak mencegah dia daripada keji dan mungkar, maka dia tidak bertambah hubungannya dengan Allah kecuali jauh. Maksudnya solatnya menambah dia jauh pada Allah Ta'ala. Takaburnya makin tinggi, musuh orangnya makin dahsyat, menyelongkar buruk orangnya makin hebat, fitnah orangnya makin dahsyat. Dia tak sedar dia buat salah tu. Itu tanda solat dia Allah tak terima. Dia kata dia betul juga. Pecah belah sama-sama, ahli agamanya makin teruk. Walhal masing-masing mengajar surah masjid. Masing-masing mensyarah persaudaraan Islam, wajib kita, haram kita mencungkil buruk orang. Masing-masing yang mengajar. Tapi makin dahsyat. Bila ditegur, saya ada hujah saya ada, tak menerima teguran, tak boleh dibawa berbincang. Jadi takaburnya makin tinggi. Solatnya solat. Bila kita tengok, Masya Allah, patutkan tamak ninah duduk antara sujud. Waktu solat sunat lah yang sebab kita perhati. Tamak ninah antara sujud pun tak ada, tamak ninah itilah pun tak ada. Khusyuk Allah alam, kita tak boleh nak masuk dalam hati orang, dalam otak orang. Yang kita boleh perhatinya zahir-zahir lah. Jadi sebab apa? Ganjaran tadi 1/10 pun tak dapat, maka kosonglah. Tolu tembolang dia daripada solat yang dia buat. Lalu hadis ni, apa status hadis ni? Status hadis ni isnadun sahih, sanad yang sahih. Jadi kemudian dibawakan wa kana yaqulu, dan juga Rasulullah SAW bersabda juga, innama yuktabu lil abdi min salatihi ma aqila minha. Sesungguhnya yuktabu, akan dicatatlah ganjaran. Allah tahu kan, lil abdi, bagi hamba, min salatihi, daripada solatnya, ma aqila minha. Setakat mana aqila ni akal lah. Setakat mana akalnya, fikirannya turut serta dalam solat.
Itu je jadi kayu ukur ganjarannya tadi. Ya, jadi kalau anggota bergerak, lidah membaca, otak merayau, ganjaran tak ada. Macam itulah. Ya. Jadi tuan-tuan perempuan, sebab itu oleh kerana penting sangat cerita hati mesti solat sama, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW sebut apa? Idza tawaddaa ahadukum fa ahsanal wudu'a thumma yaqumu fa yusalli rak'ataini yuqbilu bihi fihima yuqbilullaha fihima biwajhihi wa qalbihi wajabat lahul jannah. Itu dalam hadis lain, ya. Seorang hamba yang berwuduk lalu memperelokkan wuduknya, wuduk ni pun sudah siap susun ni, insya-Allah jemaah bagi perdana kita bimbing nanti, ya. Secara bertulis daripada kitab Mu'tabar, ya, Ustaz dah susun dah elok tu, sebab hadis ni kata sempurnakan wuduk, ya, sempurnakan wuduk, ya. Fa ahsanal wuduk, lalu dia memperelok, thumma yaqumu, kemudian dia bangun, fa yusalli rak'ataini, lalu dia solat 2 rakaat. Yuqbilu, menghadap dengan 2 rakaat tadi, dia menghadap Allah dengan hati dan jasadnya. Tu, ya. Bukan hanya jasad, bukan hanya badan menghadap, tetapi hati menghadap. Wajabat lahul jannah, wajib baginya syurga. Ya, dalam perbincangan hadis ni tuan-tuan banyak dibuatkan. Sebab apa? Sebab solat ini menghapuskan dosa, bila mati tak ada dosa, bila mati tak ada dosa masuk, macam tu, ya. Banyak perbincangannya. Jadi tuan-tuan sekalian, ya, Ramadan dah habis dah ni. Ya. Tonggak hidup beragama kita ni terletak pada 2 kalimah syahadah, maksudnya tauhid, ya, akidah kita. Ya, itu konkret bawah dia, dan juga tiang-tiang ni kita nak pacak. Bila konkret tu dah kering, dah kuat, ya, tiang-tiang ni, tiang utamanya ialah solat, ya. Jadi insya-Allah Ustaz ni, Ustaz akan ulang. Tak nak cakap benda lain lah, ya, cakap benda yang sama ni juga, sehingga kita berjaya membentuk, ya, hidup dalam masyarakat ni, hidup beragama ni yang praktikal, bukan hanya penuh ceramah surau masjid, tapi bila keluar bergaduh sana bergaduh sini, ya, laungkan persaudaraan Islam, tapi serang menyerang, punah ranah sana sini, ya. Jadi beragama secara praktikal, ya. Kalau salah orang tegur, kita ucap terima kasih, kita perbaiki diri. Kita nampak orang salah, kita tegur dengan penuh kasih sayang, bukannya kita benamkan dia dalam liang lahat, ya, bukan benamkan Laut Cina Selatan, kita tegur dengan penuh kasih sayang, dengan semangat persaudaraan. Itu yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi tonggak dia tadi, bila kita tengok ayat ni, jadi kita pun menggeletar lutut lah. Ya, bila mikir, jadi nak tak nak, kalau kita tak mula, dia tak akan berakhir. Ya, jadi kita mulakan usaha-usaha ni. Kita dah belajar dah sikit-sikit itu, lepas ni kita dalami lagi insya-Allah sampai sebati, ya, sampai sebati betul-betul tata cara hudud tadi, ya, hududiha tadi, ya, batasan-batasan solat yang hudud ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dipamerkan, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat tengok, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ya, sallu kama raaitumuni usalli, kamu solat ikut aku solat. Jadi para sahabat banyak tengok Nabi solat ni, riwayat-riwayat banyaklah hadisnya. Ni hadis-hadis ni, apa, ulama-ulama kita awal dulu kutip, mereka ni statusnya mujtahid, ya, layak berijtihad daripada nas, ya. Tak perlu ikut orang, tak perlu taklid orang, ya, daripada dalil Quran, daripada dalil hadis, dia panggil nas, ya, nusus, ya, nas, dia boleh berijtihad keluarkan hukum. Jadi keluarlah hukum, ini rukun, ini fardu. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah dia ada beza, fardu, wajib dia ada beza. Kalau kita sama, ya, ini sunat, ini makruh, ya. Jadi ulama-ulama kita dulu menetapkan hukum hakam hudud tadi, batas-batas dalam ibadah solat kita ni, bukannya main tidur malam mimpi, esok makruh, tak, ya. Mereka meneliti nas-nas, dalil-dalil ni, proses, ya, dengan berwuduknya, dengan penuh keikhlasannya, maka ditetapkanlah hukum-hukumnya. Hukum-hukum itulah
yang dipindah ke kita ni melalui saluran yang muktabar ini, dan kita dapatlah. Itu yang kita pelajari. Ya, kita wajib pelajari. Itu yang disebut tadi alimu. Ilmukanlah anak-anak kamu bila dia dah 7 tahun tu, kena ilmukan. Apa yang dibaca, apa yang dibuat, macam mana nak dapatkan apa tadi, khusyuk hati tadi. Kena ajar dah. Khusyuk ni bukan untuk orang 76 tahun ni. Ni daripada budak-budak tu kita dah kena ajar dah. Jangan disia-siakan supaya dia kekal. Terutama bila dah 10 tahun, wadribu, dan pukul anak tu kalau tak solat tu kalau umur dia 10 tahun. Terutama bila anak tu dah akil balik pula, dosa pahala dia dah ada, maka lagi pentinglah solat ni kita tekankan untuk hudud tadi, menepati batas-batas yang telah ditetapkan tadi. Jadi itulah pentingnya ilmu. Kita bicara nanti lain kali, kita pandu dengan bahan-bahannya, supaya insya-Allah wa huwa mujazikum, dialah Allah itu yang akan memberi ganjaran kepada kamu berdasarkan apa? Wallahu ya'lamu ma tasna'una fi salatikum. Allah Maha tahu apa yang kamu lakukan dalam solat kamu, sama ada kita laksanakan betul-betul ataupun banyak kita tinggalkan yang sepatutnya kita buat tetapi kita tinggalkan. Jadi semua ini apa tadi tuan-tuan puan, semuanya ialah usaha kita. Yang ni malaikat tak datang tolong dah. Tak datang paksa kita angkat tangan elok, tak paksa kita tegakkan kaki iftirash ni elok. Malaikat tak paksa dah. Allah pun tak paksa dah. Hudud ini, batas-batas ni telah dijelaskan, wahyu Allah laksananya oleh Rasulullah SAW, riwayatnya daripada para sahabat, penetapan hukumnya itu ini daripada ulama tabi'in kita dulu yang muktabar ni, mujtahid ini, dan dinukil sampai ke kita. Dan itulah yang wajib kita pelajari, dan lepas kita tahu kita praktikkan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merealisasikan harapan raja kita. Allah menerima solat kita dengan mujazikum, memberi ganjaran pada kita apa tadi 10/10 lah. Kalau boleh, kalau tak pun 9.5/10 macam tu lah. Janganlah apa tadi hadis tadi 1/nisfuha, setengah pun tak dapat, thuluthuha 1/3 pun tak dapat, rubu'aha 1/4 pun tak dapat, khumusuha 1/5 pun tak dapat, sudusuha 1/6 pun tak dapat, usyuruha 1/10 pun tak dapat. Sebab apa? Sebab awalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salah. Amal pertama yang Allah akan hisab di akhirat tu ialah solat. Solat tu modal pokok kita lah, kapital kita. Yang lain-lain tu dia punya cabang-cabang. Moga-moga tuan-tuan puan berbekalkan semangat Ramadan tu, puasa kita tu, kita masih gagah lagi ni, lawan perasaan malas, lawan bertangguh-tangguh, lawan macam-macam tu. InsyaAllah kita sempurnakan. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.